اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Percaya terjemahan daripada iman. Iman dengan makna membenar hati. Iman dengan makna percaya sepenuhnya di hati, mengaku putus di hati dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah, yakni daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan oleh seseorang adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat daripada qada dan qadar. Apa dia untung jahat? Iaitu kufur dan maksiat. Seseorang melakukan kekufuran, contohnya sembah berhala, dan melakukan kemaksiatan, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik iman dan ta'ah, perkara jahat kufur dan maksiat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahawa sekalian yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Muslim yang lain, Nabi bersabda, wabil qadari kulli, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, kulli, sekaliannya datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas rukun iman yang ke-6. Perkara baik iman dan ta'ah, qada dan qadar. Perkara jahat kufur dan maksiat, qada dan qadar. Kemudian kita insya-Allah kita ambil satu-satu tajuk lah. Jadi berkaitan dengan rukun iman yang ke-6 ni, keluar 2 pegangan. Satunya
beriman dengan qada Allah. Yang keduanya, beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pegangan. Yang mana dua pegangan ini ada terpesongnya asing-asing. Ada terpesong pada pegangan qada Allah. Ada yang terpesong pada pegangan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dua ni, qada satu, qadar satu. Dia dua-dua ni tadilah dua pegangan. Tetapi antara qada dan qadar ini, jikalau didatangkan satu daripada dua, contoh dalam hadis, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, atau saya baca hadis tadi, wa bil qadari kulli, wa tu'mina bil qadari. Dal bagi atas pun boleh, ataupun dal tu baca dengan baris mati, baris sukun. Wa tu'mina bil qadari, ataupun wa tu'mina bil qadri. Bil qadari, dal baris atas pun boleh. Wa tu'mina bil qadri, dal baris sukun baris mati pun boleh. Jadi dalam hadis Jibril tu, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Hadis hanya menyebut qadar, tidak menyebut qada. Dalam hadis-hadis yang lain pula menyebut qada, tidak menyebut qadar. Dia begini, antara qada dan qadar ini, jikalau didatangkan satu, sama ada disebut qada sahaja ataupun disebut qadar sahaja, kedua-dua pegangan tu masuk sekali. Ada ni. Tetapi apabila disebut beriman dengan qada dan qadar, qada makna dia sendiri, qadar makna dia sendiri. Sebaliknya kalau sebut satu sahaja, beriman dengan qada daripada Allah, masuk makna qadarnya di dalam tu. Ataupun beriman dengan qadar daripada Allah, masuk makna qadar dan masuk juga makna qada di dalamnya. Pandai ni? Maknanya qada qadar ini dua pegangan yang asing-asing. Tetapi kalau sebut satu daripada dua pun okey dah. Bila sebut satu daripada dua, maka kedua-dua makna akan masuk sekali. Tapi kalau sebut dua-dua, qada makna dia, qadar makna dia. Ada sini. Tapi saya dalam mengajar ni saya akan sebut dua lah. Daripada Allah, yakni daripada qada dan qadar Allah. Saya hanya nak memperjelaskan saja. Tapi kalau sebut satu pun sudah cukup. Keenamnya, wajib percaya kita dengan untung baik dan iaitu daripada Allah, yakni daripada qada Allah. Satu je pun okey dah. Ataupun daripada qadar Allah, okey dah. Tapi saya sebut biasanya daripada qada dan qadar. Maksudnya kalau sebut qada dan qadar, didatangkan kedua-dua. Qada satu makna, qadar satu makna yang lain, dua pegangan yang asing-asing. Tapi kalau sebut daripada qada Allah, satu saja datangkan, maka qada ni dua pegangan di dalam tu. Satu sebut qada saja, tapi dalam makna qada ni masuk makna qada sendiri dan masuk makna qadar. Dua pegangan jugalah, walaupun hanya sebut qada sahaja. Ataupun hanya sebut qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut satu, tapi dua pegangan. Di dalam qadar itu masuk makna qadar dan masuk makna qada. Dia gitu. Mana kalau sebut qada qadar, kita faham qada satu pegangan, qadar satu pegangan yang asing. Kalau sebut qada sahaja, masuk di dalam tu pegangan qada dan juga qadar. Kemudian apa makna qada, apa makna qadar? InsyaAllah lah saya akan bawa jalanan Imam Asy'ari.
Sebab daripada mula-mula tu jadi terkeluar di lidahnya qada dan qadar. Saya pun teruskan qada dan qadar. Terkadang ada kelas saya bawa jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada. Qadar dan qada. Jadi dah di Masjid Bukit Besar ni saya sebut qada dan qadar sebab jalanan Imam Asy'ari lah. Kebanyakan ulama mengikut jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar. Di kalangan ahli lughah, ahli bahasa, mereka lebih bersetuju dengan jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada. Itu hanya dari segi perkataan. Pegangan sama sahaja. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi sama sahaja. Cuma bertukarnya qada dan qadar ataupun qadar dan qada. Jadi jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar. Jalanan Imam Maturidi qadar dan qada. Jadi yang pertama yang akan disebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada azal. Yang pertamanya adalah ketentuan Allah pada azal, ketetapan Allah pada azal, Allah yang bersifat dengan iradah. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada azal. Yang keduanya, sampai masa berlaku, semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah dan pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Yang pertama, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Yang kedua, sampai masa berlaku, semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maknanya kita akan sebut ketentuan azali terlebih dahulu, barulah sebut kepada perbuatan Allah sekarang. Begitu. Gitulah dah sebut dia. Sebut ketentuan azali dahulu, kemudian sebut perbuatan Allah sekarang. Jadi ketentuan azali ni umpama pelan, perbuatan Allah sekarang ni umpama pelaksanaan. Jadi pelan dengan pelaksanaan, pastilah kita akan sebut pelan terlebih dahulu, boleh sebut pelaksanaan. Tambahan pula ketentuan ketentuan Allah tu azali sedia kala. Perbuatan Allah ni pada masa sekarang, maka akan disebut hak azali terlebih dahulu, barulah sebut hak sekarang perbuatan Allah. Faham tak ni? Jadi jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar. Jalanan Imam Maturidi qadar dan qada. Kita faham tak? Jadi maknanya jalanan Imam Asy'ari qada, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebaliknya jalanan Imam Maturidi, ketentuan azali, ketetapan azali, ketentuan ketetapan Allah pada azal, Allah yang bersifat dengan iradah, dipanggil qadar. Sampai masa berlaku, semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah, dipanggil qada. Itu saja. Pegangan sama, hanya bertukar nama sahaja. Bertukar nama sahaja. Jadi saya sebut dah tadi kan, jalanan Imam Asy'ari beriman dengan qada dan qadar. Jalanan Imam Maturidi beriman dengan qadar dan qada. Jadi rukun iman kita ni, yang pertamanya adalah membicarakan berkaitan dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah pada azali.
Barulah pergi kepada pegangan yang kedua, sampai masa berlaku, semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ni ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar. Qada lah ketentuan, qadar perbuatan Allah. Jalanan Imam Maturidi beriman dengan qadar dan qada. Jadi qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Boleh beza situ. Tapi saya akan bawa jalanan Imam Asy'ari. Mana kalau kita dengar orang sebut qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Sebaliknya kita dengar orang mengajar qadar dan qada, sama saja. Itu jalanan Imam Maturidi, itu saja. Pegangan sama. Cuma ketentuan azali Imam Asy'ari qada, Imam Maturidi qadar. Kemudian perbuatan Allah sekarang Imam Asy'ari itu qadar, Imam Maturidi itu qada. Itu saja. Mana ni? Bertukar dari segi nama sahaja, sama ada qada qadar ataupun qadar dan qada, itu sahaja. Tapi walaupun begitu, terkadang kalau tidak diperjelaskan jadi terkeliru. Ini saya biasa berjumpa lah. Terkeliru dia kata. Sebab ada orang mengajar qadar dan qada, ada mengajar qada dan qadar, qadar qada, qada qadar. Hak mana betul dua ni? Betul kedua-dua. Dah bezanya tadilah jalanan Imam Asy'ari dengan jalanan Imam Maturidi, itu je beza. Pegangan sama sahaja. Ada orang mengajarlah, dia kata dulu saya sendiri pun tertanya-tanya juga, dia kata, sebab saya membaca ada buku, ada kitab qada dan qadar, ada buku, ada kitab qadar dan qada. Saya pun terkeliru jugalah. Tapi mujur pelajar tak tanya. Pelajar tak tanya. Sebab apa? Sebab ngajar sekolah, budak-budak tak tanyanya. Budak-budak tak tanya. Sebab dia kata budak-budak pelajar sekolah dia tak tanya. Apa beza qada dan qadar dengan qadar dan qada? Bezanya jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Itu sahaja beza dia. Bahkan saya lupa nak bawa. Dia ada buku pengajaran tauhid. Hak sekolah rendah. Hak sendirian, hak bukan kerajaan lah, sekolah rendah. Hak beraliran agama. Sekolah rendah yang beraliran agama. Daripada juz 1, juz 2, juz 4, juz 5. Tak silap gitu lah. Juz 1, qadar dan qada. Juz 2, masalah qadar dan qada. Naik di juz 3, tak silap. Saya lupa nak bawa dia punya catatan tu. Naik di juz 4, juz 5 tu, qada dan qadar pula. Qada dan qadar pula. Jadi bertukar daripada derajah 1, 2, naik ke derajah 4, derajah 5. Kemudian pula, satu darjah tu. Satu darjah tu qada iradah. Satunya darjah qada adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku darjah 1 sampai darjah 5 ni dipanggil yang mengatur ni wallahu a'lam lah. Kemungkinan dah. Maknanya sekolah yang sama. Maknanya mungkin yang menyusun tu sama, wallahu alam. Tapi macam mana yang mengajar tu pula? Yang mengajar tu susunnya macam mana? Sebab masa juz 1, juz 2 qadar dan qada. Naik juz 4, juz 5 qada dan qadar. Mungkin pelajar boleh ingat juz 1, juz 2 nya macam mana. Kemudian qada ni pula, satunya qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Satunya qada datang daripada sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi iradah lain, ilmu lain. Jadi mana beza pula di situ? Sebab saya sebut tadi, jalanan Imam Asy'ari, qada ketentuan Allah pada azal, Allah yang bersifat dengan iradah. Iradah lah sifat kehendak. Allah yang bersifat dengan iradah lah yang menentukan, yang menetapkan segala-gala perkara baik ataupun jahat pada azali, pada sedia kala. Jadi menentu, menetap, memutuskan ni adalah bahagian iradah. Bahagian ilmu mengetahui akan sekalian perkara. Itu bahagian ilmu. Bahagian kudrah menjadikan segala-gala perkara. Ini takluk dia panggil. Dia punya fungsi, tugas bagi satu-satu sifat. Takluk, fungsi bagi iradah, menentu, menetap, memutuskan. Ilmunya mengetahui segala-gala perkara. Qudrahnya, fungsi dia, ta'alluq dianya adalah menjadikan segala-gala perkara. Jadi saya sebut tadi, qada adalah ketentuan, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal. Maknanya, kalau ngaji khusus kau, ta'alluq, tanjizi, qadim bagi iradah. Itu qada. Ta'alluq, tanjizi, qadim bagi iradah. Mana apa ni? Allah yang bersifat iradah menentukan, menetapkan segala-gala perkara pada azal. Itu qada. Tiba-tiba dalam buku sekolah tu, dah qada ilmu. Ilmu bukan menentu. Ilmu mengetahui. Pada ni. Iradah dia takhsis, menentu. Ilmu inkishaf, nyata bagi Allah segala-gala perkara dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala lain. Dia sama ada pandangan qada tu ta'alluq iradah tanjizi qadim, qada tu ta'alluq ilmu tanjizi qadim, dia berlaziman. Dia berlaziman. Ni syarikah lah kita sebut ni. Secara rekah. Berlaziman macam mana? Apa perkara yang Allah Ta'ala tentukan, tetapkan pada azal, selarah dengan apa perkara yang diketahui oleh Allah pada azal. Apa perkara yang Allah Ta'ala mengetahui pada azal akan ada. Apa perkara yang Allah mengetahui pada azal akan ada, Allah menentukan pada azal akan ada. Apa perkara yang Allah mengetahui pada azal akan ditiadakan, Allah menentukan pada azal perkara itu akan ditiadakan. Dia apa namanya? Berlaziman. Sebab tu qada ni terkadang iradah satu pandangan, terkadang ilmu satu pandangan. Tapi antara dua tu sama saja sebab dia berlaziman. Allah menentukan akan berlaku perkara tersebut. Itulah yang ada dalam ilmu Allah pada azal. Apa perkara yang Allah Ta'ala menentukan pada azal akan tiada. Itulah yang ada dalam ilmu Allah pada azal. Apa perkara yang Allah Ta'ala mengetahui akan berlaku, Allah menentukan akan berlaku pada azal. Apa perkara yang Allah Ta'ala mengetahui tidak akan berlaku, Allah menentukan pada azal tidak akan berlaku. Sebab dia sama-sama ta'alluq tanjizi qadim belaka. Tanjizi qadim ni menentu pada azal, tanjizi qadim bagi ilmu mengetahui pada azal. Ini sebut cakasah lah. Maknanya menentu sedia kala, mengetahui sedia kala. Adapun qadar Allah Ta'ala melakukan, Allah Ta'ala menjadikan, itu sekarang. Dipanggil tanjizi hadis bagi kudrah. Tanjizi hadis bagi kudrah. Mana apa ni? Yang berlaku sekarang, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah
pekerjaan Allah yang bersifat qudrah. Dipanggil tanjizi hadis bagi qudrah. Adapun menentu iradah tanjizi qadim sedia kala. Adapun mengetahui ilmu tanjizi qadim mengetahui pada sedia kala. Dia tidak ada menentu yang baru dan tidak ada mengetahui yang baru. Dia gitu. Jadi antara qada ni menentu ke mengetahui ke dia sama je. Tetapi walaupun nanti saya akan bawa menentu ni adalah iradah. Tapi jangan berhenti di iradah. Kena mati di ilmu. Jadi ketentuan Allah, ketetapan Allah, qada, jalanan Imam Asy'ari. Ketentuan Allah, ketetapan Allah pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Muwafaqah makna apa? Selaras, seiring ataupun sebagaimana, boleh. Ataupun muwafaqah lah. Memang muwafaqah tu bahasa Arab, tapi boleh faham tak? Maknanya ketentuan Allah, ketetapan Allah pada azal, iradah, muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia kena mati di ilmu. Dia kena mati di ilmu. Satu pandangan ketentuan Allah tu ilmu dah. Tak apalah tu. Dia berlaziman dia dua tu. Tapi nak cerita buku sekolah tu. Qadar, qada, kemudian qada, qadar. Qada satu kali iradah, qada satu kali ilmu pula dah. Ada ni. Bukan satu buku. Nah ni maknanya di sini pun sudah ada kekeliruan. Waktu kata walaupun nampak simple, qada, qadar, qadar, qada. Fahamlah itu jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Tapi dak jelas molek sini dalam buku pun boleh berlaku kekeliruan dak. Ada satu buku beriman dengan qada dan qadar. Tajuk dia beriman dengan qada dan qadar. Faham kita jalanan mana? Tajuk besar dia beriman dengan qada dan qadar. Maksudnya jalanan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari yang tokoh Imam Syafi'i pula. Imam Asy'ari. Jadi tajuk besar qada dan qadar. Okey, baik. Tajuk dia. Dia pun turun ke bawah. Dia letak qadar dan qada pula bawah tu. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Tajuk atas beriman dengan qada dan qadar. Dia turun ke bawah. Dia letak qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Tak. Maka di sini dia sudah bertukar dah. Walaupun nampak simple, nampak keliru. Kalau dia nak bawa jalanan qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan, tajuk besarnya beriman dengan qadar dan qada. Clear? Ada apa-apa pun. Beriman dengan qadar dan qada. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Tapi tajuk di atas beriman dengan qada dan qadar. Pecahan di bawah jadi qadar dan qada pula. Salah ke gitu? Salah lah cara letak seumpama tu. Tu kau bimbo orang panggil. Ni hak orang buat buku dah ni. Faham tak? Jadi kita ingat molek dah tu. Qada, qadar, qadar, qada. Dan qada ni satu pandangan takluk iradah.
Satu pandangan ta'alluq ilmu. Tapi ta'alluq iradah ke ta'alluq ilmu ke, dia berlazimat. Kalau kita letak atas jalanan qada ketentuan Allah pada azal yang bersifat iradah, ada kena mati di muwafaqah dengan ilmu. Dia kena mati di ilmu. Baru kita boleh faham ketentuan. Macam mana? Ilmu mengetahui segala-gala. Tapi ni kalau nak bicara halusi panjang pula lah. Sebab ilmu mengetahui segala-gala ni yang wajib, yang mustahil, yang harus. Iradah menentukan segala-gala hanya perkara yang harus. Tak apalah tu. Waktu perincian lain lah pula tu. Yang ni. Kemudian disebut awal-awal, ilmu mengetahui segala-gala, iradah menentu segala-gala, qudrah menjadi segala-gala. Ini semua dipanggil isnad majazi. Isnad majazi, bukan hakiki. Majazi saja, letak saja. Sifat ilmu mengetahui, sifat iradah takluk dia menentukan, sifat qudrah takluk fungsi dia mengadakan, mengerjakan. Ini hanya majazi saja. Hakikinya bukan ilmu, bukan iradah, bukan qudrah. Mengetahui adalah Allah yang bersifat ilmu yang mengetahui, bukan ilmu. Allah yang mengetahui. Allah mana? Allah yang bersifat ilmu mengetahui segala-gala. Menentu adalah adakah iradah? Tidak. Menentu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Adakah qudrah yang mengadakan? Tidak. Yang mengadakan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Ada, itu hakiki sebenar-benarnya. Allah yang mengetahui, Allah yang menentukan, Allah yang menjadikan. Allah mana? Allah yang bersifat dengan ilmu, Allah yang bersifat dengan iradah, Allah yang bersifat dengan qudrah. Tiba-tiba kita letak mengetahui itu kepada sifat ilmu, letak menentu itu pada sifat iradah, letak mengadakan tu pada sifat qudrah. Dia panggil isnad majazi. Letak sandar tu sementara je. Oh, bahkan kalau berpegang semata-mata diri sifat itulah yang mengetahui, semata-mata diri sifat itulah yang menentu, yang mengadakan, bukan Allah, kufur pegangan tu. Tapi tu kenapa kata sifat ilmu mengetahui, bukan Allah? Isnad majazi. Kenapa letak sifat iradah yang menentukan, tidak letak Allah? Isnad majazi. Kenapa letak sifat qudrah lah yang mengadakan, tidak letak kepada Allah yang mengadakan? Isnad majazi. Nak pendek lah, gitulah. Faham tak ni? Apabila kita isnad majazi lah, kita faham lah. Isnad majazi macam cakap harian kita tu lah. Cakap harian. Makan, kenyang, minum air, hilang dahaga. Duduk dalam ekong, sejuk. Sejuk tau. Tak kuat mana hari ni? Kalau kena kuat, bukan sejuk je, kenaling. Ni kira okey lah. Ke macam mana? Ke tak rasa? Sebab saya ni agak dekat sikit tu, belakang. Kalau kena tahan kuat, mana apa? Ekong sejuk, isnad majazi. Faham tak ni? Biasa sebut tu perkataan isnad majazi tu. Jadi ilmu mengetahui segala-gala pada azali. Iradah menentukan segala-gala pada azali. Jadi ilmu dengan iradah ni dia sekali. Kalau kita bicara perkara harus ni lah, sekali. Mana Allah mengetahui segala-gala perkara harus pada azal, iradah menentukan segala-gala perkara harus pada azal. Mana ilmu mengetahui segala-gala pada azal, iradah menentukan segala-gala pada azal. Gitu ya? Faham tak ni?
Jadi apabila berlazimang antara qada ni, kita bicara qada, berlazimang antara ketentuan Allah dengan ilmu Allah. Sebab kita letak qada ni iradah, muwafaqah dengan ilmu. Satu pandangan, qada ni ilmu lalu dah. Satu pandangan. Jadi bila letak iradah muwafaqah dengan ilmu, jadi ilmu mengetahui segala-gala, iradah menentu segala-gala. Ilmu mengetahui pada azal, iradah menentukan pada azal. Pada azali ni, bukan sazali ni. Ingat sazali cerita Piramli pula kan. Azali ni sedia kala. Zat Allah sedia kala, sifat ilmu Allah sedia kala, sifat iradah Allah sedia kala, sifat kudrah Allah sedia kala, semua sifat kesempurnaan bagi Allah sedia kala. Qadim sedia kala. Jadi sifat ilmu Allah qadim sedia kala, sifat iradah Allah qadim sedia kala. Ta'alluq ilmu, ta'alluq iradah, fungsi dia mengetahui, menentu, sedia kala juga. Pada ni sedia kala juga mengetahui, sedia kala juga menentu. Jadi apabila kita mati molek dah dua ni, ketentuan azali dengan mengetahui azali, maka apabila ilmu mengetahui segala-gala, iradah menentu segala-gala, tidak ada yang belum, yang tergantung, tidak ada lah. Tidak ada yang tergantung. Tergantung macam mana Allah telah menentu, Allah telah meletakkan pada azal rukun iman yang keenam. Tergantung di mana? Tergantung ni dua jalan, bergiang atau bergiang. Itu belum ditentukan, itu belum ditetapkan, itu belum diputuskan. Sekarang ni kita bicara qada, rukun iman yang keenam. Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan pada azal. Tak ada iradah, tidak ada yang tergantung. Satu, apabila ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu Allah, mustahil berubah sama sekali. Kalaulah ketentuan Allah, ketetapan Allah berubah, di manakah letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada ni. Kata-kata kena ambil satu. Kita bicara hak qada, rukun iman yang keenam ni. Sambil-sambil tengok jam, dekat-dekat nak cukup 40 minit. Itulah. Mati molek. Kita nak bicara rukun iman keenam. Qada, iradah, muwafaqah dengan ilmu. Biar mati molek situ dulu. Allah yang bersifat iradah menentu, menetap, memutuskan segala-gala pada azal. Ada yang tergantung? Tidak adalah. Kemudian ketentuan Allah, ketetapan Allah mustahil berubah, sebab ketentuan ketetapan Allah ni selaras dengan ilmu. Dan juga kenapa tidak ada ketentuan yang tergantung? Sebab ketentuan Allah selaras dengan ilmu. Kalau tergantung, ilmu Allah macam mana? Kalau berubah, ilmu Allah macam mana? Ada ni? Berbeza dengan kita. Kita menentukan, menetapkan satu-satu urusan, satu-satu perkara dalam mesyuarat. Tapi ada perkara yang kita belum lagi menentu, menetapkan. Kita letak dua pilihan. Kalau begini, kita buat begini. Kalau begini, kita buat begini. Tidak ditetapkan secara putus. Sebab apa? Ilmu kita jahil. Hak kita tetap putus molek dah. Sebulat suara dalam mesyuarat. Bukan keputusan seorang diri. Sampai masa kemudian, ketetapan tersebut terpaksa diubah kembali. Kenapa? Kerana kita jahil. Jadi kalau ada ketentuan Allah yang tergantung, apatah lagi ada ketentuan Allah yang berubah, di manakah duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kita bicara rukun iman yang keenam,
ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, yang muwafaqah dengan ilmu hak azali, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam, pegangan yang pertama, qada. Hak cerita qada yang muallaq, yang tergantung, qada yang berubah, itu adalah qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu bukan azali. Itu kita akan bicara semula tu. Itu bukan azali. Lauh Mahfuz kita maklumkan makhluk Allah yang dijadikan kemudian. Itu bukan azali. Maka di catatan Lauh Mahfuz ada yang mubram, ada yang putus, ada yang muallaq, ada yang tergantung. Tapi hak manakah yang berlaku yang tergantung, yang selaras dengan hak azali di iradah dan ilmu, hak rukun iman yang keenam. Itu saja. Makna yang muallaq, yang tergantung, yang berubah hanyalah di catatan Lauh Mahfuz. Yang kita bicara sekarang, rukun iman yang keenam adalah qada, ketentuan Allah pada azali. Kena faham molek. Bukan kita bicara beriman dengan ketentuan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Bukan. Kita beriman dengan sekalian perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Qada, ketentuan Allah pada azali, bukan ketentuan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu hak rukun iman kita yang keenam. Jadi qada dan qadar. Jalanan Imam Asy'ari, qada, ketentuan, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu Allah. Qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Kita sambung baliklah minggu depan pula. Wallahu a'lam. Tak letak molek tadi keliru antara qada dan qadar, dan qadar dan qada. Tak letak molek. Keliru pula antara ketentuan azali dengan ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kita rukun iman, ketentuan azali, iradah ilmu Allah yang hanya Allah mengetahui. Allah juga mengetahui. Malaikat pun tidak mengetahui. Barulah nak bicara bab ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikat, ketentuan yang malaikat catat di budak umur 4 bulan, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun tu kan. 4 bulan dan ibu ditiupkan roh, Allah Taala perintah malaikat catat 4 perkara. Tu mana pula tu? Faham tak ni? Mana ketentuan azali, ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, ketentuan yang tercatat di suhuf malaikat, ketentuan yang tercatat di budak umur 4 bulan. Tapi kita rukun iman yang keenam, ketentuan azali, takluk iradah Allah, muwafaqah dengan takluk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. 17 baris yang ke-9 daripada atas. Surat 17 baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat menghantarkan, yakni meletakkan keduanya, kedua tangan. Bila menghantarkan, kemudian daripada selesai takbirnya, takbir seseorang, menghantar, yakni meletak ni di bawah dadanya dan pada hal cenderung sedikit kepada pihak kirinya. Ni hak sambungan sunat hay'ah, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Selesai dah kitanya angkat tangan tu tinggi mana, bila kau masa angkat
Bilakah letak di bawah dada, kemudian tangan dalam keadaan terbuka, tangan dalam keadaan menghadap kiblah betul-betul, jari dalam keadaan cerai yang sedikit, kemudian angkat tangan tu selevel mana, setinggi mana. Dalam kitab Hidayatus Sibiyan ini sama dengan kitab Hidayatus Salikin, membetuli dua telinga. Tidak ada menyebut berkaitan dengan membetuli bahu. Dalam kitab Hidayatus Sibiyan dan dalam kitab Hidayatus Salikin yang kebanyakan orang tua-tua kita mengaji. Ini kita dalam kitab Hidayatus Sibiyan. Satu kitab Hidayatus Salikin pun sama jugalah. Dia membetuli telinga. Membetuli telinga. Dia tidak ada tapak membetuli bahu. Itu bukan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Membetuli, bukan menyentuh. Tidak ada bicara menyentuh. Tangan dalam keadaan terbuka, tapak dan perut anak jari betul-betul menghadap kiblah. Bukan menghadap pipi, bukan menghadap belakang pun, bukan menghadap kiblah. Cuma tinggi rendahnya membetuli telinga, membetuli bahu, jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Gitu. Dia ada 3 pandangan di sini. Satu pandangan membetuli telinga, satu pandangan membetuli bahu. Kedua-duanya ada hadis. Pandangan Imam Nawawi, hadis membetuli telinga, hadis membetuli bahu, ambil tengok. Hadis membetuli telinga untuk jari, hadis membetuli bahu untuk tapak tangan. Dia gitu. Dan ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, itu pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi dia terkadang kalau ada 2 hadis yang berlainan, Imam Nawawi kita kalau boleh himpun, dia akan himpunkan. Dan ada hadis sahabat menceritakan Nabi angkat tangan membetuli telinga. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi angkat tangan membetuli bahu. Ini hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawinya betul lah membetuli telinga, betul lah membetuli bahu. Lain telinga bahu tu. Membetuli telinga jari, membetuli bahu tapak. Tu pandangan Imam Nawawi, dihimpun. Satu pandangan mazhab Hambali tak terima himpun seumpama tu. Tak sudah himpun lah. Pilih antara 2 hadis. Nak beramal dengan hadis membetuli telinga, angkat tinggi. Nak beramal dengan hadis membetuli bahu, akak rendah. Dan ambil tengah gitu. Tak tengah-tengah tepi orang panggil. Itu pandangan mazhab Hambali. Yang ada ni. Dan kalau hadis kata membetuli telinga, telingalah sudahlah. Patut ada hadis kata membetuli bahu, pilih lah. Nak pakai bahu, membetuli bahu. Pilih lah. Dua-dua hadis belaka. Patut ambil tengah gitu. Tak ada ambil tengah gitu. Ambil salah satu dua-dua. Ambil tengah ni adalah pandangan Imam Nawawi, mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Tapi dalil dalam mazhab Syafi'i adalah hazwa mankibaihi, Nabi angkat tangan membetuli bahu. Ni hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kita. Angkat tinggi sedikit, jari membetuli telinga, tapak adalah pandangan Imam Nawawi. Jadi pandangan Imam Nawawi ni dia banyak himpun. Contohnya dalam hadis zulman kabira, ada hadis zulman kasira. Imam Nawawi zulman kabiran kasira. Dia dua-dua. Satu hadis zulman kabira, satu hadis zulman kasira, akhirnya zulman kabiran kasira. Himpun dia panggil. Itu pandangan Imam Nawawi. Ada riwayat hadis qabliyah subuh ni, alam nasrah dan alam talakai. Ada riwayat hadis qabliyah subuh ni kuliah kul wallah.
Afdal bagi pandangan Imam Nawawi pula, rakaat pertama lepas baca Fatihah, baca Alam Nashrah dan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ambil dua hadis. Himpun. Rakaat kedua lepas baca Fatihah, baca Alam Tarakai dan Qul huwallahu ahad. Sembahyang duha, ada riwayat rakaat pertama wasyamsi, rakaat kedua wadduha. Ada riwayat hadis rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallah. Pandangan Imam Nawawinya, afdalnya rakaat pertama lepas baca Fatihah sembahyang sunat duha, baca wasyamsi sekali, baca qul ya ayyuhal kafirun sekali. Rakaat kedua lepas baca Fatihah, baca wadduha sekali, baca qul huwallahu ahad sekali. Itu himpun dipanggil. Itu pandangan Imam Nawawi. Himpun. Ada ni. Yang kita nak sini himpun antara membetuli telinga satu hadis, membetuli bahu hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Dengan bahawa jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Jangan tinggi sangat. Tinggi tak ada tapak bahunya. Jangan rendah sangat. Tak ada jari untuk telinga. Hak ni hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada ni. Mazhab Hanafi pula, hadis membetuli telinga untuk orang lelaki, hadis membetuli bahu untuk orang perempuan, sebab orang perempuan ni nak menutupkan tubuh dia. Itu pandangan dalam mazhab Hanafi. Hadis membetuli telinga untuk orang lelaki, hadis membetuli bahu diamal oleh orang perempuan kerana lebih menutupi tubuhnya. Kalau angkat tu rendah, hanya membetuli bahu. Ada pun orang puan saya sebut sebelum ni tu, tangan dalam baju kana tu. Baju kana bagi tau. Baju semayang tahu tak? Allah, hidup pegang ni. Ni nak tokok sini, minta maaf. Gomoh nak gomoh telinga pun. Tu dah betul, dah kena gitu, dah kena. Kita baca kitab molek, kita faham kitab molek. Cuma dah kitab kita ni dah tu Sibyan sama dengan kitab Hidayatus Salikin. Tidak ada tapak membetuli bahu, hanya jari membetuli telinga. Itu bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan muktamad dalam mazhab Syafi'i saya baca dah minggu terdahulunya dalam kitab Munyatul Musalli, kitab Wisyahul Afrah, kitab Sabila Muhtadin, kitab Iqna, kitab semua sama je lah. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Jangan tinggi sangat dan jangan rendah sangat. Bagi dua. Membetuli telinga, membetuli bahu. Dia membetuli telinga ni, hujung jari ni separah dengan telinga. Ni, telinga atas ni. Tinggi ni. Boleh? Membetuli bahu ni, hujung jari ni separah dengan bahu. Boleh? Ni membetuli telinga. Hujung jari separah dengan setentang dengan hujung telinga belah atas ni. Bukan suruh kesek sini. Membetuli, faham tak? Allah, tak faham, membetuli pun tak faham lagi gomoh. Ni gomoh sini. Itu pegang, bukan membetuli. Ni gomoh sini, ni gomoh dia kesek. Tapi ni gomoh sini, mana tapak menghadap kiblat, mana perut jari menghadap kiblat, mana jari yang disunatkan buka, jangan duk ngokor gitu. Buka. Ni ngokor. Sekarang ni buka satu sunat. Buka ni buka. Maksyuf, tangan yang maksyuf yang dibuka. Jangan duk ngokor gitu. Buka. Tapak menghadap kiblat, perut jari menghadap kiblat. Satu sunat lain pula. Ni duk tokok gini, membetuli bahu hilang dah dalam mazhab Syafi'i kita. Menghadap kiblat tak ada dah hukumnya makruh. Jari tangan buka ni dia ngokor dah. Tak ada. Nak belaka kan? Makruh belaka buat kerja gitu. Dia dah ngokor sini ni, duk ngokor. Tu kata susah tengok, kesian. Kalau Datuk Imam dia gesek. Dia gesek. Orang sebaik dah auh telinga. Dia gesek. Tak faham membetuli. Ke membetuli ni maknanya pegang? Membetuli itu maknanya pegang. Pada kitab kita ni berbetulan. Pada kitab kita ni ayat digunakan berbetulan. Mana berbetulan? Sentuh gitu.
Dok reti bahasa orang panggil. Hazwa, muqabil. Setentang, separah, seiring dia panggil. Jadi kalau membetuli telinga ni, hujung jari ni, separah, berbetulan dengan hujung ni. Hujung telinga ni. Kalau membetuli bahu, hujung jari ni separah, setentang dengan bahu. Ni. Tapi kalau jari membetuli telinga, tapak betul kena akak sikit lah. Tengah antara telinga dengan bahu. Hak ni hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Mana? Waktu tak apalah waktu tu. Apa lagi nak cerita? Kemudian permulaan angkat dengan permulaan takbir, letak tangan di bawah dada, kemudian daripada selesai takbir terus letak tangan ke dada. Ada dalam kitab-kitab ini pandangan Imam Ghazali. Ini pandangan Imam Ghazali dalam kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, dan kalau tak silap dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali sendiri. Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Hidayatus Salikin dia banyak mengambil daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Pekoh-pekoh dalam kitab Hidayatus Salikin tu pekoh Imam Ghazali rahimahullah. Mana ni? Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Di dalam tu banyaknya diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Jadi pekoh di dalam Hidayatus Salikin tu adalah pekoh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi dalam Hidayatus Salikin sama, dalam kitab Sairus Salikin pun sama. Sairus Salikin pun Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dalam kitab Bidayatul Hidayah pun sama. Selepas dia takbir ni, tangan turun bawah betul dulu, baru naik sebelah, letak bawah dada. Ni. Pernah tengok tak amalan orang tua-tua kita dahulu, dia takbir ihram, dia Allahu Akbar, dia turun tangan dulu ke bawah, straight, barulah angkat, letak di bawah dada. Tak pernah tengok? Dia takbir kita tadi terus letak dada, Allahu Akbar, terus letak dada. Ada amalan orang dulu dia Allahu Akbar, dia turun dulu sekarang. Ada turun dulu tangan, straight dulu tangan, lepas dia bubuh di bawah dada, atas daripada pusat. Kenapa dia turun dulu? Itu hak orang tua ngaji dalam kitab Hidayatus Salikin. Sebab di antara kitab hak memang orang tua ngaji Hidayatus Salikin. Itu pandangan Imam Ghazali. Pada ni. Hak pandangan muktamad tidak disunatkan turun terlebih dahulu, terus letak bawah dada. Itu saja. Tapi kalau nak turun dulu, okey sahaja. Itu pandangan Imam Ghazali. Tapi mana pandangan muktamadnya? Pandangan Imam Nawawi tidak disunatkan turun terlebih dahulu. Oh jadi pandangan Ghazali ya. Jadi muktamad pandangan Imam Nawawi ya. Berani kata Imam Ghazali ni orang jahil cakap gitu. Siapa kata Imam Ghazali pandangan tu pandangan Imam Nawawi pun terkadang daif. Pandangan Imam Syafi'i sendiri pun terkadang daif. Bukan Imam Ghazali, bukan Imam Nawawi, bukan Imam Syafi'i yang daif. Pandangan tidak dipakai oleh ulama-ulama lain. Termasuk pandangan Imam Syafi'i sendiri. Qaul jadid. Panggil baik. Syafi'i yang terakhir yang tidak dituruti oleh murid-murid Imam Syafi'i sendiri. Jadi akhirnya pandangan Imam Syafi'i sendiri, qaul jadid, pandangan terakhir, jadi pandangan yang daif. Pandangan muktamad, pandangan yang dipilih oleh murid-murid Imam Syafi'i akan qaul qadim, pandangan masyarakat lama. Ini contoh. Pandangan Imam Syafi'i, qaul jadidnya,
surah sunat baca keempat-empat rakaat kalau sembahyang zuhur contohnya. Tapi kita beramal surah hanya di 2 rakaat. Yang pertama, hak tu hak pangkal qadim, hak diterima pakai oleh murid-murid Imam Syafi'i. Dan pandangan Imam Syafi'i, surah sunat baca 4 rakaat, pandangan daif. Pandangan Imam Syafi'i daif. Imam Syafi'i daif ke? Pandangan dia tu. Pandangan Imam Syafi'i kalau jadi, waktu maghrib hanya sekadar tempoh masa untuk 5 rakaat sembahyang sahaja. Masuk waktu maghrib, waktu untuk mempersiapkan dia punya syarat-syarat. Waktu dia untuk berwudu, untuk menutupi aurah kiblat masa itu. Waktu untuk azan, waktu untuk iqamah, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang ba'diyah 2 rakaat, habis waktu maghrib. Pendek saja. Itu pandangan Imam Syafi'i kita. Tapi daif pandangan ni. Pandangan muktamadnya sampai ke isyak barulah habis waktu maghrib. Adakah Imam Syafi'i daif? Pandangan. Ini sama dengan pandangan Imam Ghazali. Pandangan turun tangan dulu tu daif. Tapi ada orang jahil ni sebut, Allah berani dia kata Imam Ghazali daif. Ini payah ni. Bukan. Imam tu, pandangan tu. Dan siapa yang menyatakan pandangan imam-imam tertentu yang pandangan ini yang muktamad, pandangan ini daif? Ulama-ulama yang meletakkan, bukan kita. Tapi orang yang cakap seumpama tu berani kata Imam Ghazali daif, dia takbir dah turun tangan bawah juga. Turun tangan bawah orang akad berdada. Ada ni. Allahu Akbar. Turun 2 rakaat. Tak amal pun. Tak ada lah kita tengok ni. Kan ada. Siapa yang beramal. Padak ni turun dulu macam mana? Saya duduk tak nampak. Panggil senang. Ha ni. Allahu Akbar. Turun dulu sekarang. Orang akad. Itu pandangan Imam Ghazali. Orang kata Hidayatus Salikin, Sairus Salikin. Tapi tak ada orang kita amal. Sebab itu pandangan daif. Imam Ghazali daif? Bukan. Payah kadang-kadang buat jenis. Jenis hak. Dia panggil jahil murakkab ni. Jahil tak sedar diri jahil ni payah. Tapi dan kita Hidayatus Salikin, pekohnya pekoh pandangan Imam Ghazali. Turun tangan dulu. Tapi dahulu memang kita biasa tengok. Kita biasa tengok. Sekarang jarang tak jumpa dah. Lama dah tak tengok. Dulu memang tengoklah orang turun betul angkat. Boleh ke? Boleh lah. Pandangan Imam Ghazali. Salah apa itu pandangan Imam Ghazali? Mana molek? Molek letak dada lalu lah. Tak payah turun tangan bawah tu habis minyak pula kan. Dan habis minyak ni bukan ayat saya ni. Ayat tegur saya. Tegur kata. Lepas tu macam turun dulu betul naik. Tak payahlah dia tak habis minyak. Mana lepas takbir tu ubah tangan dada. Turun naik jadi. Habis minyak lah. Dia jawab gitu. Sebab orang kita biasa ngaji kitab Hidayatus Salikin. Satu lagi, ini perkara lain lah. Orang kita dahulu biasanya selepas daripada berwuduk sapu kepala, sapu telinga, dia akan sapu belakang tengkau. Ni sapu belakang tengkau ni. Pandai ni? Ni sapu belakang tengkau. Orang dulu panas tekuk tau. Dan disapu kepala itu rukun. Sapu telinga itu sunat. Kemudian dia pun sapu tengkau. Biasa tengok tak orang dulu? Sekarang ni? Itulah hak dalam kitab Hidayatus Salikin yang memang orang tua kita duk ngaji kitab Hidayatus Salikin. Itu pandangan Imam Ghazali. Sunat sapu tengkau. Mashu raqabati amanu minal ghuli yaumal qiyamah. Sapu tengkau akan selamat daripada belenggu daripada api neraka pada hari kiamat. Tapi jumhur ulama menyatakan hadis itu hadis maudhu'. Jadi pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i tidak disunatkan sapu tengkau. Yang sanad sapu tengkaunya pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Rafi'i, pandangan Imam Hanafi. Itu sunat sapu tengkau.
Masyhurnya pandangan Imam Ghazali lah sapu tekak ni. Pandangan Imam Rafi'i pun sunat sapu tekak. Pandangan Imam Hanafi pun sunat sapu tekak. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita tidak. Tidak disunatkan sapu tekak. Jadi orang tua kita sapu tekak dahulunya biasanya mengaji dalam kitab Hidayatus Salikin. Itu hak pekoh hak Imam Ghazali kita. Mana kalau kita tengok orang sapu tekak tu, ya tu, tak ada apa-apa lah. Bukan Imam Ghazali seorang, Imam Rafi'i lagi, kalau tak silap, Syekh Ramli lagi kalau tak silap. Lepas tu mazhab Hanafi lagi. Tapi masyhurnya kita kata pandangan Imam Ghazali lah. Sunat sapu tekak. Tapi pandangan muktamad dalam Syafi'i kita tak sunat. Ya. Sama juga kita orang-orang dulu-dulunya, sembahyang Isra' lain, sembahyang Duha lain. Itulah pandangan Imam Ghazali. Bila kau bermulanya sembahyang Isra', syuruk lah. Syuruk pukul berapa? 6.57. 6.57 sembahyang lah. Mana boleh sembahyang di saat syuruk seumpama tu? Kena tunggu dahulu. Tunggu dahulu tu, itu bagi pandangan sembahyang Isra' sembahyang Duha satu sembahyang sama. Sembahyang bila? Lepas nak matahari segala. Itu satu pandangan lain pula. Kalau pandangan Imam Ghazali ni, syuruk terbit matahari, nama pun sembahyang Isra'. Apa nama Isra'? Sembahyang ketika syuruk terbit matahari. Syuruk tu lah waktu dia. Tak boleh sembahyang lagi masa tu kan waktu tahrim. Tahrim bagi sembahyang lain, bukan bagi sembahyang Isra' yang umumnya di situ. Sahibatul waqti, tempat waktu dia di situ. Hadapan kata kena tunggu dulu, itu pandangan Imam Nawawi. Isra' dan Duha satu sembahyang, dua nama tapi satu sembahyang. Bila sembahyangnya? Naik matahari segala. Kena tunggu dululah. Syuruk tak boleh main lalu dah. Lalu lagi lah, kena tunggu dulu. Bukan dalam setengah jam baru boleh sembahyang Isra' yang ialah Duha. Pandangan Ghazali, dah Isra' lah. Duha lah. Isra' nama bagi satu sembahyang lain. Duha nama bagi satu sembahyang lain. Bila sembahyang Isra' terbit matahari pukul 6.57 sekarang. Bila sembahyang Duhanya tunggu setengah jam lagi. Ada ni. Jadi kadang-kadang Isra' pun orang keliru. Bila nak sembahyang Isra' ni? Main segera lepas syuruk. Ataupun kena tunggu dulu. Sembahyang segera lepas syuruk, pandangan Imam Ghazali. Kena tunggu dahulu, itu pandangan Imam Nawawi. Isra', Duha, walaupun dua nama, tapi untuk satu sembahyang yang waktunya masuk bukan dengan syuruk, waktunya masuk dengan naik matahari segala. Itu dua pandangan yang berbeza. Yang keliru lah berkaitan dengan sembahyang Isra'. Bila sembahyang Isra', pandangan mana ni? Pandangan Imam Ghazali. Syuruk sembahyang. Bila waktu sembahyang Isra', pandangan mana ni? Pandangan Imam Nawawi. Kena tunggu matahari segala. Baru sembahyang Isra' yang ianya sembahyang Duha. 8 rakaat sebanyak-banyaknya. Tapi nak ceritanya orang tua kita, Isra' lain, Duha lain. Pakai pandangan Imam Ghazali. Sebab orang tua-tua ni, dia nak sembahyang 2 rakaat dahulu baru nak balik. Kalau nak tunggu Duha lepas setengah jam selepas syuruk, lambat. Di syuruk tu, di sembahyang Isra', dia balik lah. Ada ni. Akan dapat pahala haji umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Berjemaah subuh, kemudian iktikaf sampai kepada sembahyang 2 rakaat, baru keluar dari masjid, boleh pahala haji umrah yang sempurna. Jadi nak sembahyang cepat, nak keluar masjid cepat ni, kena pilih pandangan Imam Ghazali. Syuruk tu boleh sembahyang 2 rakaat dah, boleh balik dah. Kalau nak pakai pandangan Imam Nawawi, kena tambah setengah jam lagi, naik matahari segala, baru sembahyang sunat Isra' yang ianya sembahyang sunat Duha, baru boleh balik. Jadi orang tua kita dulu dah, dia ambil pandangan terbit matahari saja, sembahyang 2 rakaat, baru dia balik. Duha, kemudian pula pukul 9, pukul 10. Waktu Duha, masa syuruk, waktu Duha tak masuk lagi. Waktu Duha masuk, naik matahari segala. Kalau ikut takwim, 28 minit selepas daripada syuruk, terbit matahari.
Kena faham situ. Tapi cuma saya nak ceritanya, kita ada tu salikin, Isra' semai sunat lain, Duha semai sunat lain. Itu pandangan Imam Ghazali. Dan kita ada tu salikin, panjang bicara semai sunat tasbih. Itu pandangan Imam Ghazali. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak ada semai sunat tasbih. Tidak ada. Tu ada hadis cerita bab semai sunat tasbih tu, ulama berpandangan hadis tu hadis maudha, bukan hadis daif pun, hadis maudha. Itu dua pandangan. Hak nak semai sunat tasbih, semayanglah pakai pandangan Imam Ghazali. Orang kita dah amal tu kan, kau setahun sekali dia semai sunat tasbih. Itu pandangan Imam Ghazali. Pandangan Imam Nawawi tidak ada. Tidak ada. Nah gitu jelah. Ni cerita pekor. Lepas tu macam mana nak semayang kedok? Tahu lah. Tanya orang pula dok. Nak semayang. Pakai pandangan Imam Ghazali. Kalau malah tak usah semayang. Lepas tu pakai pandangan Imam Nawawi. Bukan malah. Bukan pandangan Imam Nawawi. Memang malah. Sudahlah. Ni orang semayang sunat tasbih dia kata lelah saja. Ada orang ceramah. Dia kata orang semayang sunat tasbih ni lelah saja dia kata. Jangan kata gitu. Kalau kata lelah, ya. Tapi kalau kata saja, mahu dia orang lah. Orang semayang sunat tasbih lelah. Iyalah lelah. Kita tak lelah. Tapi dia kata lelah saja. Oh sedap dia. Sebab tak ada semayang sunat tasbih. Itu satu pandangan. Yang orang semayang tu pandangan Imam Nawawi, pandangan mazhab Hanafi, ada semayang sunat tasbih. Pandangan Imam Ghazali, pandangan mazhab Hanafi, ada semayang sunat tasbih. Dah lah. Itu pekoh duduk gitulah. Macam saya sebut tadi, hak pekoh dalam kitab Idatus Salikin. Jadi takbirnya turun tangan dulu, lepas tu baru angkat letak dada. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita ni letak tangan di bawah dada, di atas daripada pusat. Bawah dada, atas daripada pusat. Adapun pandangan mazhab Hambali letak atas. Tahtan nahri dia panggil. Tahtan nahri. Bawah dia tempat sembelih lah. Bukan nak sembelih orang ni. Kalau sembelih mana? Sini tau. Ke mana sembelih? Tempat sembelih. Jadi letak bawah tempat sembelih. Itu pandangan mazhab Hambali. Ada hadis belakang. Pandangan mazhab Syafi'i kita ni tahta sadri fawqa surah. Bawah dada atas daripada pusat. Pandangan mazhab Hanafinya letak di bawah tahta surah, letak bawah daripada pusat. Hadis riwayat bersana Ali minas sunnah wad'ul yamin ala shimal tahta surah. Daripada sunnah nabinya letak tangan kanan atas tangan kiri tahta surah, bawah pusat. Duduk bawah. Steady sikit nampak. Dah gitu. Bukan kalau letak bawah pusat, siku masuk dalam. Bila siku masuk dalam, nak rapat sah mudah. Sebab dia rapat sah, dia rapat bahu. Rapat bahu, rapat. Siku duduk dalam sebab tangan duduk bawah. Kalau tangan duduk atas, siku ni makan ruang dah ni. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Malikinya lepas tangan tu. Tak pegang apa-apa. Ni ceramah. Ceramah je ni. Tasawuf ambil, tasawuf duduk ambil lah ceramah. Betul ada hadis Nabi letak tangan di atas dada. Memang ada hadis Nabi letak tangan di atas perut, bawah dada, atas dia pusat. Dan ada hadis Nabi letak tangan bawah pusat. Lepas tu dia ceramah mana? Nabi letak tangan atas daripada dada ni, Nabi sejuk dia masa tu. Dia punya ceramah. Lepas tu hadis Nabi letak tangan bawah daripada atas dia pusat perut ni, Nabi lapar masa tu. Lepas tu Nabi steady molek, Nabi letak tangan bawah pusat. Hanafi ni nak cerita. Lepas tu Nabi steady, dia kata. Nabi letak tangan atas, Nabi sejuk, dia kata. Nabi letak tangan bawah dada atas pusat mazhab. Nabi lapar tu, Nabi tekan perut. Lapar. Nabi steady-nya, Nabi letak tangan di bawah pusat. Ke kan ni?
Orang pergi Mekah tengok macam mana tangan orang letak masa sembahyang. Orang pergi Mekah. Macam-macam tau. Ada macam-macam lah. Dan kalau mazhab Maliki, lepas teguh. Macam Syiah lah. Lepas teguh. Ada hadis belaka. Kemudian letak tangan di bawah dada di atas dada pusat ni cenderung ke sebelah kiri. Sebab di bawah kiri tu ada hati. Letak sebelah kiri sedikit. Tapi letak kiri sedikit ni kena ingat. Jangan letak siapa duduk gitu. Duduk gini ni dada sudah berpaling daripada kiblah, batal sembahyang. Ni dada ni wajib menghadap kiblah ni dada ni. Kalau dia buat gini, dada macam mana? Jadi dada sudah tewing pun. Tewing ke pewing? Tewing jadi. Dada tak betul dengan kiblat. Dia kalau letak ke kiri sedikit, dia tangan kanan ni ada letak atas tangan kiri. Ada letak di pergelangan. Ada yang pegang di pergelangan. Ada yang naik dua jari di tengah lengan. Dia macam-macam pandangan di sini. Hak pandang mutamak mazhab Syafi'inya, letak di pergelangan, pegang sungguh-sungguh. Tak usah ada akad jari ke, tak payah. Letak di pergelangan, pegang sungguh-sungguh. Cuma tangan kanan ni ke kiri sedikit sahaja, jangan banyak. Sebab dia jadi tadilah lari daripada kiblah. Gitu. Sebab belah kiri ni ada hati sebelah kiri. Dia letak ke kiri sedikit. Kena ni. Letak di sini ataupun letak di sini. Dalam kitab mazhab Syafi'i sendiri pun ada beberapa cara hak berkaitan dengan pegang tangan tu macam mana. Pegang tangan tu macam mana. Adapun dah kata Hidayatus Salikin, letak atas belakang, letak atas tangan ni, letak gitu je. Dalam kitab Sairus Salikin, jari telunjuk, jari tengah, dia letak atas ni. Dan kitab Sairus Salikin. Dan kitab Bidayatul Hidayah, pegang pergelangan. Pegang betul-betul. Pada ni. Jadi beberapa pandangan berkaitan dengan kita nak pegang tangan kanan atas kaki itu macam mana. Ini bab pekoh. Selesailah berkaitan dengan angkat tangan ketika takbiratul ihram. Dan sunat dijazamkan akan ra takbir mati ra Allahu akbar. Sunat. Jangan Allahu akbaru. Kalau baca Allahu akbaru pun sah je, tapi disunatkan jazamkan ra Allahu akbar. Ra tu bagi depan, maka kita disunatkan permatikan ra Allahu akbar. Wallahu a'lam. Ini 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 30. Muka surat 30 baris yang ketiga daripada bawah. Surat 30 baris ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Taubah ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirah yang selamat. Ianya yang taubah wajib bersegera. Ini sambungan sifat mahmudah yang pertama, taubah. Daripada dosa ada 3 bahagian. Dosa dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan. Dosa dengan Allah berkait dengan kesalahan anak Adam. Yang ketiganya dosa dengan Allah dengan meninggalkan kefarduan.
Dalam kitab ni dia tidak datangkan dosa dengan Allah meninggalkan kefarduan. Ni hak banyak di kalangan kita. Orang yang tinggal sembahyang, tinggal puasa, zakatnya tidak dibayar. Dia panggil apa ni? Dosa dengan Allah dengan meninggalkan kefarduan, meninggalkan kewajipan. Maka rukun taubah yang keempatnya adalah qada kembali. 3 rukun taubah kita sudah sebut berulang kali. Rukun taubah yang pertama, menyesali kerana dahulu meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa. Rukun taubah yang keduanya, kita berhenti daripada meninggalkan sembahyang, berhenti daripada meninggalkan puasa. Apa makna? Jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal puasa sekarang. Apa makna? Sembahyang lah, puasa lah. Ada ni. Kan? Rukun taubah yang pertama menyesal. Rukun taubah yang kedua, berhenti daripada melakukan maksiat. Berhenti daripada minum arak. Berhenti daripada berjudi. Berhenti daripada maksiatnya tinggal sembahyang. Berhenti daripada maksiatnya tinggal puasa. Berhenti daripada tinggal sembahyang. Berhenti daripada tinggal puasa, pening kitanya. Mana apa? Berhenti tinggal sembahyang. Mana sembahyang dah lah sekarang ni. Berhenti daripada meninggalkan puasa. Mana sekarang ni puasa dah lah. Gitu. Rukun taubah yang ketiga, azam bulat di hati tidak akan mengulangi balik tinggal sembahyang, tinggal puasa di masa akan datang. Ada ni. Rukun taubah yang keempatnya, tunaikan kembali sembahyang puasa yang ditinggalkan. Jadi saya sebut dah dahulunya berkaitan dengan taubah ni, dia letak 3 masa. Masa dahulu kita tinggal sembahyang. Masa dahulu kita tinggal puasa. Kita nak undur kembali tak boleh. Lepas tu macam mana? Menyesal sangat-sangat kerana dahulu kita tinggal sembahyang, tinggal puasa. Nak undur tak boleh dah masa. Kita nak kira masa sekarang. Nak kira masa sekarang, sembahyang jangan tinggal. Puasa jangan tinggal. Ini masa sekarang. Nak kira masa sekarang, qada balik sembahyang tu. Qada balik puasa tu. Hak ni kewajipan sekarang. Lepas tu, masa akan datang. Masa akan datang kita tak sabar lagi. Macam mana kita di masa akan datang? Tak boleh nak jamin. Maka azam bulat di hati untuk masa akan datang tidak akan mengulangi tinggal sembahyang, tidak akan mengulangi tinggal puasa. Pada ni. Untuk masa dahulu tinggal sembahyang, tinggal puasa, tak boleh nak undur kembali, menyesal kitanya kerana meninggalkan sembahyang puasa. Pada masa sekarang, hak kita kes sekarang. Sekarang sembahyang puasa tak tinggal dah. Dan hak sekarang jugalah kita wajib bersegera qada sembahyang dan puasa. Untuk masa lagi akan datang, rukun taubahnya azam bulat di hati tidak akan mengulangi tinggal sembahyang, tinggal puasa. Kemudian untuk masa sekarang kita wajib qada sembahyang dan puasa. Di bawah tu dia cerita ianya wajib bersegera. Taubah wajib bersegera. Taubah wajib 1. Dengan bersegera 1. Ada ni. Taubah wajib dengan bersegera. Saya mengaji catat dalam kitab orang yang untuk gurunya, taubah wajib dengan bersegera. Bicara kesemayang, qada wajib dengan bersegera. Maka di situ 2 kewajipan. Yang pertama, kewajipan bertaubah, salah satu dari rukunnya qada. Yang kedua, kewajipan bersegera. 2 kewajipan. Kewajipan taubah 1, kewajipan bersegera 1. Ada ni. Gini. Masuk waktu sembahyang. Masuk waktu sembahyang. Kita cukup syarat wajib. Kita orang Islam, kita baligh,
kita berakal, kita suci haid, suci nifas. Kita berkewajipan sembahyang. Bila masuk waktu zuhur, kerana kita cukup syarat wajib, kita berkewajipan sembahyang. Bersegera. Faham ni? Berkewajipan sembahyang. Bersegera apa hukum? Sunat. Sembahyang wajib. Sebab waktu sudah masuk. Kita cukup syarat wajib. Bersegera sunat. Akhirnya sampailah ke hujung waktu. Bersegera jadi wajib. Sebab apa? Sebab kalau tidak bersegera habis waktu. Di hujung waktu bersegera wajib. Di awal waktu bersegera sunat. Di akhir waktu bersegera wajib. Ada ni. Sembahyang wajib lah masuk waktu dah. Kita cukup syarat wajib, maka bersembahyang wajib. Tapi bersegera sunat. Di hujung waktu Nabi dah sembahyang zuhur ni, bersegera wajib. Habis waktu dak sembahyang juga, maka bersegera qada wajib. Bersegera qada hukumnya adalah wajib. Jadi yang pertama wajib taubah. Salah satu rukunnya qada. Yang kedua taubah tadi, qada tadi wajib bersegera. Apa makna bersegera ni lah? Patau riuk lah orang kitanya dengar. Dok qada lah jawapan dia. Sungguh takut nak sebut hak qada sembahyang ni. Daripada dulu lagi dah. Marah dia orang. Siapa tak mau belajar pun dia. Mau belajar dengan ustaz orang. Apa? Qada sembahyang. Sudah, apa masalahnya? Tak ada jadi kudi kata. Oh, dah kita memang dulu banyak tinggal sembahyang. Kalau ngaji ustaz orang kena qada, bila kita nak main sunat ah? Dah sembahyang nak main sunat kau. Lepas tu, sembahyang wajib sesat ke tak? Tak. Lepas tu nak sibuk main sunat, ambil anak kau. Tak ada dia kudi kata, bahagian masing-masing. Perkiraan masing-masing. Cerdik ke bodoh kita? Cerdik ke bodoh? Ada ni. Jadi dia bakit dia kita nak main sunat. Main sunat. Hak wajib kamu tak sesalkan nak main sunat. Hak wajib nantilah sesembahyang pemula kemudian. Panjang angan-angan. Sebab apa? Sebab dia tahu dah. Israel wayak dah dia bila nak mati. Lambat lagi nak mati. Lepas tu dia boleh bertangguh-tangguh tu. Ni semua tak ada asas pada ain lelaki ni orang panggil. Tak mengaji. Jahil satu dah, lepas tu bila bercanggah dengan kejahilan dia tak mau terima. Lepas tu atas masing-masing lah. Qada wajib sepakat, ittifaq sepakat. Mazhab Hanafi kata wajib qada sembahyang hak ditinggalkan dengan sengaja. Mazhab Maliki kata wajib, mazhab Syafi'i kata wajib, mazhab Hambali kata wajib. Hak pandangan Ibnu Hazmi apa semua tu, itu pandangan yang kata Imam Nawawi mencari pandangan ijma' ulama. Tapi sekarang disuka cari pandangan hak terpencil seumpama ni, bawa kepada masyarakat. Tak wajib qada sembahyang. Bertaubat sudahlah. Minta ampun dengan Allah. Perbanyakkan sembahyang sunat. Nak sembahyang juga tapi sembahyang sunat. Kenapa dia suruh sembahyang qada? Sembahyang yang sama juga. Sembahyang sunat sembahyang qada, sembahyang syarat sama je. Ke sembahyang sunat ni tak ada wuduk boleh buat, sembahyang qada tak boleh, tak ada wuduk gitu. Sama je kan. Tapi dia cari pandangan-pandangan yang terpencil. Sebab apa? Sesuai dengan nafsu orang ramai. Rajin nak buat ibadat sunat, tak malas nak buat ibadat wajib. Tu nafsu orang ramai. Gitulah. Sebut kata qada sembahyang bergeliat. Sebut kata sembahyang sunat orang rajin. Ini semua tertipu lagi. Orang yang rajin buat ibadat sunat ni, orang yang melengkapkan ibadat fardu. Itu barulah ibadat sunat yang sebenar. Jadi nafsu orang mana kan sebut kata qada mana orang tak ambuh. Sebab masing-masing ada hutang. Jadi bila ada ustaz mengajar tak wajib qada, memang lakulah. Memang laku. Mana ni?
Wajib qada satu dah. Wajib bersegera pula. Wajib segera ni kena ngaji molek lah. Apa makna bersegera? Ada pula saya nak taubat tapi saya tak mau qada. Qada tu rukun taubat. Kalau rukun tidak dilengkapkan, tak panggil taubat lah. Rukun taubat yang keempat, tinggal kefarduan sembahyang puasa contohnya. Rukun taubat yang keempat, qada semula. Tak mau qada, tak ada rukun taubat, tak panggil taubat. Saya nak sembahyang tapi saya tak mau rokok. Gitulah bandingan dia. Boleh ke? Tak boleh sebab rokok rukun sembahyang. Saya nak taubah tapi saya tak mau qada. Tak ada taubah sebab itu rukun dia. Ada ni. Cuma saya sebut sebelum saya selalu peringat dia taubah ni, qada ni rukun taubah. Dia taubah ni pokok pangkal balik kepada ilmu. Kena ngaji molek. Barulah bicara bab taubah, baru bicara bab qada sembahyang. Kalau hak baru-baru sembahyang, belajar pun celeh-celeh, tak usah sebut bab qada tu. Sebab apa? Sebab belajar pun tak lepas lagi. Kejahilan fardu ain tu pun tak selesai lagi. Dan macam mana? Fokus pada belajar. Bila belajar sahaja, belajar bab akidah comel, barulah sembahyang diterima oleh Allah. Sembahyang dengan ilmu comel, syarat rukun sempurna, baru diterima oleh Allah. Pada ni, kena belajarlah ilmu tauhid, kena belajar ilmu fiqh. Pada ni, bila masuk ilmu tasawuf, dia pun belajar bab taubah. Ni sifat mahmudah yang pertama dari 10 sifat mahmudah. Jumpalah bab taubah dari dosa meninggalkan kefarduan. Cuma buku itu dia buku kecil. Jadi tak ada dosa hak meninggalkan kefarduan dalam kitab Panawati ada. Tapi yang kitab Panawati pun rekah juga. Dalam kitab Minhajul Abidin pun rekah juga. Dalam kitab Minhajul Abidin pun rekah. Dalam kitab Minhajul Abidin dosa ini bertaubah dari dosa meninggalkan kefarduan, maka hendaklah diqada akan dia sedapatnya. Dia guna ayat gitu. Hendaklah diqada akan dia sedapatnya. Kena qada. Mana kena qada lah, punya hajat ini pun kena qada. Kau Imam Ghazali je. Tapi qada tu macam mana hak tu kena balik dalam kitab fiqh. Taubah ini dalam kitab tasawuf. Sebab taubah adalah ibadah batin, ketaatan hati. Sebab taubah ni hak dalam. Tetapi macam mana nak qada sembahyang, hak tu kena mengaji dalam kitab fiqh. Hak contoh hak lepas dah je saya mengajar hak di Masjid Ladang. Kitab Fathul Mu'in hak lepas isyak malam ni lah. Tapi waktu lama dah lah. Dia ada bicara berkaitan dengan siapakah yang wajib sembahyang. Orang Islam yang baligh, yang berakal, yang suci, haid dan nifas. Kemudian apabila seseorang meninggalkan sembahyang, maka wajiblah ia qada dengan bersegera. Lepas tu dia pun hurah apa makna bersegera. Dan diharamkan atasnya melakukan amal-amal ibadah sunat yang menyebabkan tergendala kewajipan bersegera qada. Termasuk sembahyang sunat sekalipun, hukumnya haram. Itu nak kitab Fathul Mu'in. Ni pun cukup lah. Adalah ustaz mengajar sembahyang sunat haram dalam kitab. Ni ustaz juga yang kata seumpama tu dalam kitab. Haram sembahyang sunat. Bukan haram sembahyang sunat. Haram kerana menangguhkan kewajipan bersegera qada. Bukan haram kerana sembahyang sunat. Jadi bersegera qada wajib. Kita tidak bersegera qada. Qada wajib satu dah. Bersegera wajib, itu dua kewajipan. Jadi meninggalkan bersegera jadi berdosa je. Saya besok contoh gini. Saya contoh gini.
kita nak sembahyang sunat. Kita nak sembahyang sunat. Tiba-tiba mak panggil kita. Mak panggil kita. Tu ayat mak kita nak main sunat ni, dah atas jadah dah ni. Marilah dulu. Dia mari dulu, dia suruh pergi dulu, segera. Apa hukum kita segera kepada ibu? Wajib ke sunat? Wajib. Gigi apa dia? Semut je, dah kira semut pun. Ada semut, dah semut pun duduk belakang tubuh nak selesa lah. Macam tak okey lah. Tapi dia kata mari. Kita royak dah ke mak kita. Mak kita dah atas jatuh dah ni. Mari dulu. Apa hukum segera pada ibu? Wajib. Kita tak peduli. Mak gitu tanya dia panggil. Orang nak sunat tak boleh. Matilah, kita sudah mari pergi ya. Mari. Kita terus sembahyang. Apa hukum kita sembahyang sunat dengan kita meninggalkan kewajipan bersegera kepada ibu? Apa hukum dia? Haram sunat ke? Haram kerana tidak segera kepada ibu. Haram kerana tidak segera kepada ibu. Bukan haram sunat, tapi jadi haram lah hukumnya sebab tidak segera pada ibu. Kalau haram sembahyang sunat, mak panggil. Ni orang ngajar ni. Kalau main sunat ni haram ni. Lepas tu macam mana? Main telefon Kak Mak tak pergi kat mak dia. Dia main telefon. Dan mak panggil, kita nak main sunat. Kalau kita sembahyang sunat juga haram lah. Sebab mak kita panggil ni. Haram main sunat. Tak boleh main sunat lah kali ni. Lepas tu, macam mana tu? Ambil telefon main. Tu salah faham. Bukan haram sembahyang sunat. Haram kerana tidak segera kepada ibu. Jadi makna bukan haram sembahyang sunat. Haram kerana tidak segera tupu kepada qada sembahyang. Kalau orang salah faham, dia duduk sandar dinding. Kamu ni kenapa orang sembahyang sunat belaka? Yang kamu nak sembahyang sunat tu kenapa? Ada ustaz mengajar, qada ada, haram sembahyang sunat. Lepas tu kamu sandar dinding tu, halah. Ke mana? Dia salah faham. Dia ingat ke sembahyang sunat tu haram? Bukan. Haram kerana haram kerana meninggalkan kewajipan bersegera qada. Haram situlah. Tapi dia faham haram main sunat, dia pun nak main sunat, dia sandar dinding. Tu salah faham. Macam tadilah mak panggil main sunat haram, dia pun main telefon. Boleh? Bukan haram main sunat. Haram kerana kamu tidak segera pada ibu kamu. Walaupun kamu nak main sunat. Dia gitu. Tapi orang ni kena satu-satulah. Kena satu-satu. Kena faham. Lepas tu dia, kau kat mana pun, kena belajar dulu molek. Qada tu yang kedua. Qada yang kedua. Belajar dulu. Biar faham dulu. Kena sedar dulu. Satu sembahyang kita tinggal ni, dosa yang amat besar, hukum bunuh. Anak ni. Orang zina ada hukum bunuh. Dia belum berkahwin. Sebab satu rotan bukan hukum bunuh pun. Orang tinggal sembahyang hukum pancung. Ada berat dapat tinggal sembahyang ni. Satu waktu ditinggalkan, nama sudah tercatat di pintu neraka. Jadi macam mana nak selesai satu sembahyang ni? Qada segera. Tapi banyak ni, qada segeralah sebanyak-banyak tu. Sebab apa? Sebab nak memadamkan nama yang tercatat di pintu neraka. Kalau faham sini, tak bengah lah dalam bab qada sembahyang ni. Macam saya pernah cerita orang duduk pondok, dia mari daripada asal tak sembahyang. Dia insahnya kemudian umur 25, umur 30. Umur 25, umur 30. Tinggal sembahyang selama ni banyak lah. Waktu dia belajar, masa duduk saja tak ada. Sama ada duduk ngaji dalam kitab atau duduk dalam pondok dia qada sembahyang. Dak sai ke dak kawan dengan kita? Dak kawan dengan kita. Maknanya belajar nak pondok qada sembahyang. Masa belajar pergi belajar, habis kelas balik pondok qada sembahyang. Ini belajar qada sembahyang. Belajar qada sembahyang. Pagi-pagi bangun awal dah. Bangun awal qada sembahyang. Mana? Sungguhnya dia sampai masa qada dia habis, dia cukup gaji sembahyang sunat. Dia gitu. Lekat tu awak dia gitu. Orang lain sembahyang sunat biasa-biasa je, dia dok. Mana bahagian dia? Bila qada habis, sembahyang sunat dia gaji. Sebab apa? Sebab dia kalih dah dengan sembahyang sunat, main qada banyak. Qada. Bila habis sembahyang sunat, dia sudah jadi macam terlatih. Ini bahagian dia. Tapi kena ngaji molek, kena duduk molek. Bukan kata qada itu jangan.
qada mesti dengan ilmu. Sebab taubat dengan ilmu. Kita kena ngaji satu-satu, kena faham satu-satu. Masa sudah cukup. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.